Syahira binti Nur Zahid dan nombor kad pelajar saya adalah 209285572. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin membentangkan tajuk tentang bumi Palestin. Apa yang ada dekat bumi Palestin? Nak tahu? Jom saksikan. Apa yang berlaku di Palestin hari ini adalah tentang isu pertikaian yang berterusan antara Israel dan Palestin yang bermula semenjak pertengahan abad ke-20 lagi. Isu ini dikatakan sebagai konflik yang sangat rumit sekali untuk diselesaikan. Tambahan pula, konflik ini menjadi lagi rumit kerana dengan beberapa kegiatan seperti penempatan yang semakin hari semakin bertambah penduduk Israel di sekitar tebing barat dan semenanjung Gaza. Senang kata, konflik ini akan terus berlaku kerana ia adalah bertujuan bagi peperangan antara Israel dan Palestin. Hal ini adalah kerana dikatakan tidak jelas dan perlu adanya perundingan dari pihak Israel dan Palestin untuk mendapat kata sepakat sebagai komitmen untuk mencapai perdamaian pada masa akan datang. Kisahnya bermula adalah daripada sejarah kedatangan penduduk Israel ke atas tanah yang diberkati Allah SWT, iaitu negara Palestin. Kejadian ini bermula apabila Resolusi 181 mendapat sokongan penuh daripada Amerika Syarikat. Terdapat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah mengeluarkan Resolusi 181 ini. Hal ini bertujuan untuk memutuskan pembahagian tanah Palestin menjadi dua kawasan, iaitu sebahagian tanah untuk penduduk Yahudi dan sebahagian lagi untuk penduduk Palestin. Walau bagaimanapun, daripada resolusi itu terdapat 33 buah negara telah mengiktirafkan bahawa Israel itu sebagai sebuah negara. Di samping itu, terdapat juga 13 negara yang menentang pengiktirafan itu, manakala 10 buah lagi negara tidak memberi apa-apa kata untuk menunjukkan mereka menerima atau menolaknya. Selepas kejadian itu, penduduk Yahudi menerima dengan lapang dada akan keputusan itu, walaupun terdapat negara-negara Arab yang lain menolak untuk tanah Palestin itu dibahagikan dengan negara Israel. Malah, mereka terpaksa juga mengikut Resolusi 181 itu. Bertahun lamanya, kezaliman berlaku ke atas penduduk Palestin dan ribuan nyawa telah terkorban serta berlaku pertumpahan darah. Hampir lebih 70 tahun tanah Palestin dijajah dengan rakusnya oleh tentera Zionis, iaitu pasukan tentera dari Israel. Disebabkan itu, ada sejumlah keluarga di sana tidak lagi mempunyai waris bagi meneruskan legasi keluarga mereka. Hari ini, telinga kita tidak lekang dengan cerita tentang konflik Palestin-Israel yang bermula sejak bulan Oktober lalu. Kita dapat menyaksikan peningkatan jumlah rakyat Palestin yang terkorban dan angka mungkin akan terus meningkat sekiranya serangan tentera Zionis Israel ke atas menanjung Gaza tidak ditamatkan. Apa yang menyebabkan Palestin ini istimewa bagi Israel? Apa yang saya faham, Palestin menempatkan Baitul Maqdis, iaitu kawasan yang mempunyai kepentingan bagi tiga agama Samawi. Agama Samawi ini terdiri daripada agama Islam, Kristian dan Yahudi. Jadi, di sini kita dapat tahu agama Islam ini menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai tempat amal ibadah mereka sehingga kini. Bagi mereka, Baitul Maqdis adalah kota ketiga paling suci. Manakala bagi Yahudi dan Kristian pula, Baitul Maqdis ini adalah tempat melakukan ibadah utama mereka juga. Tetapi Baitul Maqdis ini dipenuhi dengan orang Islam sahaja. Selepas itu, berlakunya gerakan antisemitisme di Eropah sebelum Perang Dunia Kedua telah menjejaskan orang Yahudi di mana mereka terpaksa menjadi pelarian. Selepas sekian lama mereka menjadi pelarian, mereka memilih Palestin sebagai tempat paling sesuai untuk memulakan hidup baru. Hakikatnya, pembentukan negara Israel pada tahun 1948 adalah haram. Maka berlakulah peperangan di antara orang Arab dan Israel yang melibatkan 5 negara pada tahun itu.
5 negara Arab ini terdiri daripada Syria, Iraq, Mesir, Jordan dan Lubnan. Akhir sekali, disebabkan kejadian itu, lahirlah Pertubuhan Pembebasan Palestin pada tahun 1964 yang menyebabkan penduduk Israel lebih bertindak luar jangkaan kita. Ya Allah. Bumi Palestin. Apa salah rakyat Palestin sehingga dibom dengan kejam oleh tentera-tentera Zionis? Assalamualaikum, saya Siti Aisyah binti Awaluddin ingin mengupas lebih lanjut tentang pernyataan masalah di bumi Palestin. Pernyataan masalah ini membincangkan secara terperinci punca masalah, keresan yang berlaku serta kesegeraan dan keperluan penyelesaian yang menyeluruh terhadap konflik di Palestin. Tragedi 7 Oktober di mana Israel telah membuat serangan udara di Gaza yang menyebabkan angka korban mencecah kepada 10,000 orang rakyat Palestin. Situasi di Palestin adalah krisis yang panjang dengan kesan yang luas, menjejaskan berjuta-juta orang dan menggoncang asas sosial, ekonomi, politik dan kemanusiaan. Punca masalah ini terletak pada konflik wilayah antara Palestin dan Israel yang telah berlarutan selama beberapa dekad. Ini termasuk tuntutan tanah, penempatan haram, dasar sekatan pergerakan dan pekerjaan yang telah memberi kesan buruk. Disebabkan ketamakan tentera Zionis, mereka sanggup mengubur dan menyebabkan sekolah, hospital serta tempat tinggal rakyat Palestin musnah begitu sahaja. Salah satu aspek penting dalam masalah ini ialah tuntutan wilayah yang bercanggah. Kedua-dua pihak memperjuangkan hak ke atas wilayah yang sama, membawa kepada konflik yang tidak dapat diselesaikan ke atas hak pemilikan tanah. Rampasan tanah Palestin untuk membina penempatan haram Israel telah menjadi pencetus utama konflik ini. Ini bukan sahaja mengakibatkan kerugian material bagi rakyat Palestin tetapi juga memusnahkan hak asasi mereka, menghalang akses kepada sumber dan mengenakan sekatan yang menghadkan kehidupan seharian. Right now we are in Gaza's Al-Shifa hospital. The Israelis raided the facility overnight. There are currently hundreds of Palestinians still being treated here and more than 1,000 internally displaced Gazans. The Israelis say none of those Palestinians were killed as they engaged Hamas fighters on the outskirts of the hospital. As we were entering, we could hear those gun battles unfolding between the Israelis and Hamas deep in the heart of Gaza City. Israel is looking to hold territory as they search for the hostages currently being held inside Gaza. Implikasi konflik ini bukan sahaja terhad kepada alam fizikal, malah mengakibatkan kesan emosi dan psikologi yang teruk kepada masyarakat Palestin. Mobility terhad, kebimbangan keselamatan dan trauma akibat keganasan yang berulang telah mewujudkan persekitaran yang tidak stabil, terutamanya bagi generasi muda. Ini menjejaskan kesihatan mental, pendidikan dan pembangunan sosial kanak-kanak Palestin, mewujudkan cabaran besar dalam pembangunan masa depan yang mampat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Isabella binti Badrun. Dalam video pembentangan ini, saya akan mengulas tentang kesan kepada isu di bumi Palestin. Antara kesan yang kami dapati ialah kesan terhadap krisis kemanusiaan, kesan terhadap pendidikan dan kesan terhadap harta benda. Yang pertama, kesan terhadap krisis kemanusiaan di Palestin memberi kesan bukan sahaja kepada rakyat Palestin atau rantau Timur Tengah secara meluas, tetapi juga kepada hubungan global untuk satu tempoh yang panjang. Ini kerana angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu kini mencecah 20,000 mangsa. Oleh itu, ramai orang telah berkumpul dengan melakukan protes di negara mereka untuk menunjukkan anti-Israel yang telah menyerang negara dan rakyat Palestin. Seterusnya, kesan terhadap pendidikan pula memberi kesan kepada kanak-kanak di Palestin terutama sekali tidak dapat meneruskan pembelajaran mereka akibat serangan daripada Israel yang telah sengaja memusnahkan institusi pendidikan mereka selain menyekat semua akses untuk kanak-kanak di Semenanjung Gaza mendapatkan pendidikan kerana mereka mahu mewujudkan generasi yang jahil dan rakyat Palestin yang buta huruf. Dan kesan terhadap harta benda pula menyebabkan kerosakan harta benda memberi kesan mendalam kepada rakyat Palestin. Ini kerana rumah mereka habis tibum, bangunan di sekitar ranap menyembah bumi. Oleh itu, ini telah menyebabkan rakyat Palestin tiada tempat berlindung untuk mereka tinggal dan hanya berbumbungkan langit dalam keadaan mereka emosi tidak stabil dan ketakutan. Antara faktor peperangan antara Palestin dan Israel adalah perebutan Masjid Al-Aqsa. Walaupun Masjid Al-Aqsa bermakna buat umat Islam, namun ia juga penting kepada orang Yahudi kerana tempat terbinanya dua kuil kuno Yahudi. Seperti yang kita sedia maklum, Palestin pada awalnya dihuni oleh umat Islam yang perlahan-lahan tersingkir dan menjadi wilayah Israel. Penjajahan Israel di Palestin hingga saat ini bukan hanya disebabkan oleh perebutan wilayah yang bertujuan sebagai tempat untuk hidup, tetapi juga disebabkan oleh isu tanah yang telah dijanjikan. Pelbagai aktiviti yang telah dilakukan oleh Zionis termasuk merosakkan Masjid Al-Aqsa seperti merobohkan dinding Al-Maghribah yang terletak di sebelah barat masjid yang diratakan untuk menjadi menjadikan tempat ibadah bagi orang Yahudi. Seterusnya, pemberontakan Palestin menentang Israel yang dikenali sebagai Intifada Kedua. Pihak Zionis bukan sahaja mengawal kawasan sekitar perkarangan Masjid Al-Aqsa tetapi juga mengambil alih akses keselamatan dan membenarkan orang Yahudi mengakses tapak tersebut tanpa had. Faktor seterusnya mengapa peperangan antara Palestin dan Israel. Serangan ini dilakukan untuk mendapatkan semula tanah penduduk Palestin yang diceroboh dan dirampas secara haram oleh Zionis Yahudi kerajaan Israel. Sejak tertubuhnya negara haram Israel pada tahun 1947 melalui perjanjian Balfour, sejak itulah negara Palestin cuba dipadamkan dari peta dunia. Malah hasil perjanjian persempadanan yang dimeterai pada 1967 selepas Perang Arab Israel tidak pernah dipatuhi oleh Israel. Hingga kini Israel berterusan menceroboh masuk ke tanah penduduk Palestin, merampas dari mereka yang telah mendudukinya sejak ratusan tahun lalu, malah menakluki secara kejam rumah dan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat Palestin. Setiap kali rampasan yang telah dilakukan oleh Zionis Israel, maka akan berlakulah penentangan kaum yang tertindas. Natijahnya, penduduk Palestin akan terbunuh kerana tindakan ganas askar Israel yang datang bersama penceroboh tersebut. Setiap kali perkara ini dibawa ke muka pengadilan, ia akan berakhir dengan kekalahan di pihak Palestin atas sistem mahkamah yang pincang dan berat sebelah. Palestin tidak mempunyai saluran membesar dengan situasi sebegini dan menyimpan perasaan benci dan dendam yang tidak berkesudahan.
Natijahnya adalah dengan memberikan sokongan kepada pejuang Hamas jika pun tidak menyertai mereka. Nama saya Hasrana Nasrah binti Mak Halim dan nombor matrik saya 2022 879438 dan saya akan membincangkan tentang cadangan. Cadangan dari dua, cadangan daripada pihak kami dan cadangan yang telah pun dilakukan. Cadangan yang pertama daripada pihak kami adalah kebebasan media dan akses maklumat. Seperti mana yang kita tahu, ada negara yang tidak mendapat maklumat sepenuhnya tentang Palestin dengan Israel ni atas sebab negara tersebut takut diancam oleh Israel. Dan ada juga negara yang memasukkan perkara yang sebenar terjadi dekat Palestin sehingga menyebabkan berlakunya brainwash kepada penduduk mereka yang menyatakan Palestin itu salah. Pada hakikatnya adalah sebaliknya. Seterusnya adalah peranakan teknologi dan inovasi. Akibat daripada perang tersebut, ramai masa-masa yang terkorban dan masa-masa yang cedera parah sehingga menyebabkan sumber mereka tak ada. Jadi sumber kesihatan ni penting macam alat bantu pernafasan, bius dan sumber elektrik pun mereka tak ada untuk menjalankan kehidupan seharian. Jadi negara-negara luar ni perlu memainkan peranan penting untuk berikan dana kepada mereka. Seterusnya adalah kesedaran pemimpin global. Ada pemimpin daripada luar negara yang menjadi neutral tentang perkara tersebut. Perkara Palestin dan Israel ni. Sebenarnya pemimpin perlu dua sahaja, menyokong ataupun tak menyokong. Sebab satu sokongan mungkin akan memberikan impak kepada Palestin. Yelah, kalau ada negara yang berpengaruh yang kuat menyokong Palestin, mungkin Israel akan terasa terancam. Seterusnya adalah perkara yang telah pun dilakukan oleh kerajaan ataupun NGO atau cadangan. Salah satunya adalah bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Ada satu pertubuhan iaitu UNRWA. UNRWA dia sangat bagus sebab dia pentingkan hak kemanusiaan sehingga dia memberi bantuan kepada Palestin. Dia bagi bantuan daripada bantuan kesihatan, bantuan makanan supaya mereka dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Yang seterusnya adalah pendidikan dan pembangunan sosial. Ada satu pertubuhan iaitu Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs ataupun kita panggil dia PASIA. PASIA ni dia bagikan fahaman sepenuhnya tentang isu Palestin ni, apa perkara yang terjadi dekat Palestin ni. Yang terakhir adalah pendedahan pengalaman tentera Israel. Ada satu sidang media yang dirakam mengenai tentera Israel ni. Dia reveal perkara yang sebenar terjadi masa diorang jadi tentera Israel ni. Yang bagi tahu tu semua adalah bekas tentera Israel. Jadi bekas tentera Israel ni dia bagi tahu perkara-perkara yang tak bermoral yang berlaku kepada penduduk Palestin ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih.